الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jal pada pagi yang barakah Ramadan yang ke-24 ya, pada hari ini bersamaan dengan 17 Mei tahun 2020 dapat kita sama-sama dalam sesi kuliah subuh ya pada pagi ini, iaitu kuliah subuh kita tajuknya Ramadan kian pergi. Itulah tajuknya, Ramadan kian pergi, 10 sen yang menghapuskan dosa. Ya, itu tajuk kuliah subuh kita pada hari ini ya. Ramadan kian pergi, 10 sen yang menghapuskan dosa. Dan kuliah subuh pada pagi ini ya ditaja oleh Global Peace Mission Malaysia, GPM ya. Dan mudah-mudahan dalam apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini dapatlah sedikit manfaat untuk kita sama-sama mengambil istifadah, ambil manfaat bersama, insya-Allah. Terlebih dahulu saya nak tanya, suara saya jelas ke tak jelas? Cuba komen dekat ruangan komen, maklumkan suara saya jelas ke tak jelas. Jelas ke? Kuantan jelas siarannya. Suara saya jelas ya? Kalau jelas, insya-Allah kita boleh teruskan. Baik, terima kasih kepada yang menonton ya, Ana Mastura ya, Nur Izzati Fadlina, kemudian ya Nazrin. Terima kasih bersama pagi ini bersama dengan saya. Kemudian ya Puan Jamaliah, Puan Jamaliah daripada Saudi kan, daripada Jeddah kalau tak silap saya, daripada Kuantan ya, Zaini Abdul Ghani, dan semua yang menonton live ini, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, macam mana pagi Ramadan yang ke-25 ni? Daripada Jeddah, alhamdulillah, syukur, jelas ya. Baik, alhamdulillah. Okey, macam mana pagi Ramadan yang ke-25 ni? Malam tadi mungkin ramai di kalangan kita yang sempat bangun tahajud, ada yang sempat bangun solat taubat, zikrullah, baca Quran dan macam-macam lagi yang boleh kita lakukan ya. Alhamdulillah. Dan tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada pada 24 Ramadan dan hanya berbaki lebih kurang 6 hari saja lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita ya untuk tahun ini. Dan mudah-mudahan kita Allah pertemukan pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
ya, tetapi tak ada siapa pun tahu ataupun tidak ada siapa yang boleh jamin kita sempat berjumpa untuk tahun depan ataupun tidak. Walau bagaimanapun kita terus berdoa, ya Allah, semoga kami dipertemukan, aku dipertemukan Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk kita banyak beribadah pada Allah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk kami terus beribadah mengabdikan diri padamu, ya Allah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami untuk terus kami beribadah padamu, ya Allah. Wa thabbit imanana. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami, tetapkanlah iman kami atas agamamu yang benar, ya Allah. Wa wasi' arzaqana. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami, ya Allah, agar dapat kami mengambil manfaatnya, agar dapat kami menyebarluaskan manfaat-manfaat yang kau berikan kepada kami. Sesungguhnya wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat Allah kalau kamu nak hitung, pasti kamu tak akan dapat menghitungnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, tajuk kita pada hari ini Ramadan Kian Pergi. Dan saya ada pinkan di ruangan komen, ya, supaya mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang sangat pemurah ni, saya yakin semua yang menonton ni semuanya insya-Allah Allah luaskan rezeki kita kan. Kita kalau sembang bab rezeki ni tuan-tuan sekalian, Allah, kadang saya pun memang banyak lah rezeki Allah bagi kan. Kadang-kadang selalu kita rasa tak cukup selalu. Nak lagi. Tapi kadang-kadang kita terlupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada sekarang ni. Tengok ya, ada satu nasyid kan, nasyid kumpulan Nazri, kumpulan Raihan kan. Yalah, kumpulan Raihan. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang dikejar baru kan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman kan. Apa yang ada jarang kita syukuri, apa yang tiada itulah sibuk kita mencarinya. Nikmat yang dikejar baru kan terasa. Bila hilang apa yang diburu, timbul rasa jemu. Kan? Itulah sifat manusia, memang kita ni begitulah ya. Sebab apa, kita ni ada nafsu. Walau bagaimanapun ya, tuan-tuan puan yang menonton live ini, kita semua Allah bagikan dunia ni untuk kita. Ya, tak salah pun, silakan. Tapi pastikan dunia itu kita ambil dengan cara yang betul, ya. Kita ambil cara yang betul dan kita selalu mensyukuri. Ya Allah, ya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul Rahman, Ar-Rahman kan, berapa kali diulang perkataan tu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana kamu nak dustakan. Allahu Akbar. Selang beberapa ayat, selang satu ayat, selang dua ayat, Allah ulang lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu nak dustakan lagi? Tuan-tuan perempuan, kalau kita baca surah Ar-Rahman, kita akan jumpa ayat tu ya, sama, hurufnya sama, barisnya sama, bilangan hurufnya sama, ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pernah bilang tak berapa kali Allah ulang ayat tersebut? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali Allah Ta'ala ulang ayat tu? Allah, sebanyak 31 kali. 31 kali Allah ulang. Bermakna, ya, Allahu Akbar, bermakna ni Allah nak bagi, kalau ayat Quran ni diulang-ulang, bermaksud itu menunjukkan perkara tu penting. Dan tengok ya, ayat itu ditanya, Allah tanya kat kita, nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu nak dustakan? Jadi kita kena jawab, ya Allah, tak ada. Apa yang aku nak dustakan, ya Allah, banyak sangat nikmat kau bagi, ya.
Kita bangun pagi ni, kita tengok isteri kita, alhamdulillah, syukur. Kan? Walaupun ada orang dia bergaduh suami isteri, tapi kita syukur, alhamdulillah. Ada juga isteri, ada orang tak ada isteri, nak bergaduh dengan siapa pun tak tahu kan. Ada orang bergaduh, saya selalu bergaduh dengan isteri saya. Saya kata syukur, alhamdulillah. Ya, ada juga orang nak bergaduh. Kan? Ada juga tempat orang kata ada dia aktiviti nak bergaduh tu kan. Bergaduh sayang tak apa. Ada orang nak bergaduh dengan siapa? Seorang-seorang. Tak kahwin kan, bujang dia, gaduh-gaduh dengan diri sendiri lah. Syukurlah ada juga teman di sebelah tu, walaupun kadang-kadang ada krisis, tu biasalah. Ya. Kita bangun tengok-tengok ada anak kita, Allah, alhamdulillah. Bayangkan ada orang kahwin tak ada anak, kan? Kita bangun-bangun pagi tengok, kita ada kereta, kita ada rumah kita, alhamdulillah. Ada kereta, ada rumah aku. Ada orang tak ada rumah, tak ada kereta, kan? Banyak sangat. Jadi tak payahlah kita duduk tengok. Yelah, memang kita disuruh berusaha untuk mendapatkan dunia, tapi jangan dilupa apa yang telah Allah bagi selama ini kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang menonton pada pagi ini. Sudi-sudilah untuk sharekan supaya ramai lagi dapat manfaat. Dan kalau ingin sama-sama menyumbang, bolehlah klik pada komen yang telah saya pinkan di ruangan komen tu. Boleh terus pergi kepada website GPM, sebab GPM ni adalah satu NGO yang banyak menjalankan misi bantuan kepada saudara-saudara kita yang di Syria, di Palestin, di negara-negara bergolak, bahkan di negara kita sendiri pun, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Global Peace Mission Malaysia sekarang sedang menjalankan gerakan Iftar for the Needy, ataupun kita kata berbuka puasa untuk mereka yang susah. Jadi kita boleh sama-sama membantu, sebab kadang-kadang kita ni makan sedap, walaupun PKP pun, tapi makan sedap juga, tapi ada orang yang makan tak seperti kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang komen ni, alhamdulillah. Daripada Penang ada, boleh sebut kalian daripada mana tu? Tadi saya nampak daripada Jeddah ada, daripada Penang ada. Lagi daripada mana? Komen-komenkan supaya kita boleh interaksi dua hala ni. Tak adalah saya cakap seorang je kan. Maklumlah bulan puasa. Boleh komen daripada mana, Misdar Bahar daripada mana, Siti Hadijah daripada mana ni, kan. So walaupun saya tak nampak depan-depan, tapi Nisah Ali ni tak silap saya daripada mana Nisah Ali, lupa dah saya. Semalam saya nampak, semalam daripada Singapura kan, tak silap saya daripada Singapura, Zairul Izain daripada Putrajaya, kan, merata tempat ada. Okey, terima kasih. Daripada Singapura ada Ana Mustura, daripada Ampang ada, Seri Manjung ada, kan. Ni tempat kampung saya ni. Bila nak balik kampung ni, wallahu alam, hati ni dah membuat-buat rasa rindu nak jumpa dengan mak. Allah, tak apalah, ujian kan, kena banyak sabar. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, tengok tajuk dia ialah 10 sin yang menghapuskan dosa. Tajuk ni agak menarik juga. Daripada Kuala Nerang, Kedah, Ahnul Arisman, baik, macam mata tempat lah kan. Daripada Kuala Nerang ada, ya Allah, kan. Daripada Kulai, Puan Maziah daripada Kulai, daripada Johor, daripada Ipoh, satu Malaysia lah, bukan satu Malaysia ni, bahkan Singapura kan, Singapura, daripada Jeddah. Masya-Allah, tabarakallah. Dunia sekarang ni kan, dunia tanpa sempadan, hanya di hujung jari. Walaupun di mana-mana kita boleh melakukan kebaikan. Baik. Saya nak ceritakan satu kisah daripada Thailand. Zuraini Makzin, Thailand. Masya-Allah. Saya dengar Thailand pun COVID-19 pun alhamdulillah dalam keadaan yang terkawal, jumlah kematian pun tak ramai, kemudian jumlah yang aktif pun tak ramai, alhamdulillah. Supaya terus Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, Indonesia, semualah, supaya Allah lindungi kita daripada COVID-19 ni, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkat Ramadan mudah-mudahan. Saya nak share satu kisah.
Saya nak share satu kisah nilai 10 sen. Siapa nak saya nak saya ceritakan kisah ini, ya? Kisah ni saya dapat daripada satu buku yang saya baca, dan mungkin kisah ni kisah yang benar, ya. Kisah nilai 10 sen. Kita nampak 10 sen tu tuan-tuan dan puan sekalian, 10 sen tu nampak macam tak ada apa kan. Kadang-kadang ada orang buang 10 sen tu. 10 sen tak pandang pun, ya. 10 sen tak pandang. 10 sen tu duduk kat situ dah 10 tahun tak bergerak-gerak, tak ada siapa nak sentuh. Sebab apa? Sebab kita nampak 10 sen, nak beli apa? Cikelat dia beli. Cikelat, aku dah tak makan cikelat dah, kan? Tengok ya. Tapi kalau duit tu warna purple dekat almari kita, saya rasa sekejap je hilang, kan? Kita tak akan biar lama-lama, sebab kita akan ambil note warna purple tu, warna ungu tu masuk dalam wallet kita, dan kita akan, dan ataupun kita tak akan biarkan kat situ, sebab kita tahu nanti ada orang curi. 100 ni kalau hilangkan orang curi payah, kan? Tapi 10 sen kalau orang nak ambil, kita rasa tak apalah, 10 sen kan, nak ambil lah kan, aku tak kisah pun. Cepat je redha. Kalau orang curi duit 10 sen, pencuri masuk, na'udzubillah min dzalik kan, pencuri masuk, hilang apa? Orang report kat polis, malam tadi ada orang pencuri masuk rumah saya. Apa yang hilang tu? Kita kata duit 10 sen saya hilang. Polis duduk gelak. 10 sen pun nak buat report polis juga ke? Kan? Sebab apa? Polis pun, ya abang polis pun, kalau nilai 10 sen pun dia pun gelak je, kata tak payahlah kan. Saya ingatkan apa hilang duit puluh ribu ke hilang lah. Tapi kalau duit puluh ribu, berapa banyak kehilangan ni? Allah, saya hilang 10 ribu. Banyak tu. Banyak ya, 10 ribu. Hilang berapa? 2 ribu. Banyak juga tu kan. Tapi kalau 10 sen, tak ada siapa nak pandang sangat. Tapi sedar tak kita tuan-tuan dan sekalian, nilai 10 sen ni, Allahu Akbar, cukup besar sebenarnya. 10 sen ini boleh mengubah seseorang. 10 sen ini boleh mengubah sikap seseorang, ya. 10 sen ini boleh macam-macam boleh berlaku dengan nilai 10 sen. Ini saya nak ceritakan. Ini kisah pernah berlaku, ya. Zaman ni lebih kurang kisah 20 tahun lepas, ya. Kisah yang berlaku pada 20 tahun lepas. Zaman tu kan zaman di Malaysia ni kan, zaman tu kalau bas mini kan, naik bas mini tu. Sekarang ni dah tak ada bas mini, ya. Zaman-zaman bas mini. Saya kan orang Perak, Setiawan. Bila datang KL tu memang seronok sangat, sebab pakcik-pakcik saya ramai di KL. Bila pergi ke KL, saya akan nampak ada bas mini. Saya kata, hebatnya dekat KL ni ada bas mini. Kan, terasa kagum dengan bas mini yang banyak. Tapi sekarang ni dah tak ada bas mini tu, kan. Cuma nak cerita zaman tu lah berlakunya. Nak cerita ni tentang nilai 10 sen yang sangat besar. Walaupun kita nampak dia tidak ada nilai, bukan tak ada nilai, ada, tapi tak berapa ada sangat. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, yakinlah dengan 10 sen tu boleh berlaku apa-apa, macam-macam boleh jadi. Baik. Jadi ada satu hari ni, ada seorang imam. Dia ni imam masjid, ya. Imam masjid, masjid besar jugalah di sekitar KL ni. Kemudian imam ni setiap hari dia nak pergi ke masjid, dia kena naik bas mini tu, ya. Tambang tak mahal pun. Tambang sekitar berapa sen, ya. Tambang dalam 30 sen zaman tu, ya. 30 sen dulu besar juga kan. Jadi imam ni tiap-tiap hari bila nak pergi masjid, dia akan naik bas mini tu, dan dia akan bayar tambang tu 40 sen. Tambang 40 sen, dan duit tu dibagi duit 40 sen tu dibagi pada driver bas tu, ya. Bagi pada driver bas tu, bayar 40 sen. Kemudian tiap-tiap hari lah, ya. Driver tu dia bukan Islam. Driver ni, ya, dia bawa bas tu sebab imam ni tiap-tiap hari naik bas yang sama. Jadi driver bas ni memang dah cam dah Tok Imam ni. Tapi Tok Imam ni tak pernah lah sembang dengan driver bas. Driver bas pun tak pernah sembang dengan Tok Imam ni, ya. Tapi dia dah kenal lah, sebab tiap-tiap hari naik bas dia. Jadi setiap kali dia naik pun, dia akan bagi 40, dia akan bagilah, kalau dia bagi cukup-cukup 30 sen, kadang-kadang imam ni akan bagi 40 sen, ya. Driver bas ni akan pulangkan balik 10 sen baki dia. Ya. Begitulah rutin harian si imam masjid ni tadi. Dalam perjalanan pergi ke masjid, tuan-tuan dan puan sekalian,
Bila dah, ya, itu perkara ni buat setiap hari. Satu hari imam ni naik bas, ya, dia naik bas, dibagi dekat driver bas ni 40 sen. Sepatutnya driver bas ni pulangkan baki 10 sen, sebab tambang 30 sen. Sepatutnya driver bas ni pulangkan balik 10 sen. Ya. Kemudian hari tersebut, satu hari tu, tiba-tiba driver bas ni pulangkan 20 sen, terlebih 10 sen. Sepatutnya dipulangkan 10 sen, tapi driver bas ni pulangkan 20 sen. Jadi mungkin dia, imam tu naik bas, dia bagi 40 sen, dia bagi 40 sen, driver bas tu sepatutnya pulangkan 10 sen, tapi driver bas tadi dipulangkan 20 sen. Jadi imam tengok, dia tengok 20 sen. Lepas tu dia pun naik, dia macam biasa naik bas. Lepas tu dia pun simpan duit 20 sen tu. Dalam hati dia, dia kata apa? Lebih ni, lebih 10 sen. Sepatutnya dia pulangkan 10 sen, tapi driver ni bagi 20 sen. Sepatutnya 10 sen je. Dia kata lebih ni sepatutnya. Tapi dia kata, tak apalah, mungkin driver bas ni dia saja nak bagi diskaun kot. Dah tiap-tiap hari naik bas ni kan, mungkin dia nak bagi diskaun. Tak apalah, dia pun simpan. Bila naik bas tu, bila nak sampai ke masjid, nak turun masjid tu, tiba-tiba hati dia tergerak. Dia kata, mana boleh aku ambil 10 sen ni kan, tambang 30 sen. Driver ni tak cakap apa-apa pun. Jadi dia pun tukar niat dia, kata 20 sen tadi dia pulangkan balik. Dia kata kat driver bas, bos, tadi awak sudah bagi saya lebih lah. Sepatutnya awak bagi saya baki 10 sen, sudah bagi 20 sen. Bila kata, sorry, saya ingatkan, saya tak perasan lah tadi. Ya. Sebenarnya bil driver bas tu dia saja buat macam tu. Kata saya tak perasan lah, terima kasih ya imam. Dia bukan Islam. Maka driver bas pulang kan, balik 10 sen. Okeylah, selesai. Imam pun selesai, okeylah. Kebetulan bila waktu dia bertugas kat masjid tu, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba waktu dia berehat di bilik imam tadi diketuk, tuk. Maka imam ni pun buka pintu. Bila dia buka, tengok siapa dia agak-agak, tuan-tuan. Siapa yang datang? Yang datang tu ialah driver bas tadi. Imam kata, ni awak ni encik driver bas yang saya naik tiap-tiap hari tu kan? Ya, saya memang tiap-tiap hari tengok imam pergi ke masjid ni. Saya tahu imam adalah ketua orang Islam di kawasan sini, ya. Dan hari ni saya nak masuk Islam, dia kata. Imam ni terkejut imam ni. Driver bas tu datang. Dia datang apa? Dia kata, saya nak masuk Islam. Driver bas ni terkejut. Kenapa awak nak? Dia kata, imam tanyalah, apa yang menggerakkan hati awak nak masuk Islam ni? Dia kata apa, tuan-tuan? Sebenarnya saya dah lama dah perhati imam. Tiap-tiap hari imam naik bas, tiap-tiap hari imam bagi duit tambang, saya pulangkan 10 sen. Tapi hari ni saya saja nak tengok macam mana orang Islam, macam mana amanahnya orang Islam ataupun tak amanah orang Islam ni. Maka saya saja nak tengok imam ni amanah ataupun tidak. Maka bila saya saja bagi lebih 20 sen, tapi imam pulangkan balik dan imam nak 10 sen saja. Maknanya saya tahu imam adalah orang yang sangat amanah. Maka dengan sebab tu saya tergerak hati untuk masuk Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, imam tadi terduduk dia, Allahu Akbar, ya, meremang bulu roma dia. Pasal apa? Sebab imam dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhan, kalaulah aku tak pulangkan balik, kalau aku ambil 20 sen tu, dengan sebab nilai 10 sen yang tak dia pulangkan balik, menyebabkan dia jauh daripada Islam. Bayangkan, dengan nilai 10 sen tu, tuan-tuan sekalian, menjadikan driver bas yang tidak Islam tadi, belum Islam, masuk Islam. Nilai 10 sen. Dan nilai 10 sen tadi, kalau imam tadi tak pulangkan, menyebabkan driver bas tu tadi tak akan masuk Islam, bahkan dia jauh daripada Islam. Dia jauh daripada Islam disebabkan kita, sekerana nilai 10 sen. Cuba tuan-tuan fikirkanlah, nilai 10 sen tu besar ke kecil sekarang ni? Saya nak tanya, apakah nilai 10 sen tu besar ke kecil sekarang ni kalau kita dengar kisah ni? Dengan nilai 10 sen ni, tergadainya Islam. Dengan nilai 10 sen ni, menjadikan seseorang tu dekat dengan Islam. Tengok, jangan main-main dengan 10 sen, tuan-tuan sekalian. So lepas ni kita ubah sikap kita, mindset kita. 10 sen is about the value, ya. 10 sen tu is not about a money, but it's about a value. Sangat bermakna. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, kalau kita bagi 10 sen pada rakan-rakan kita, orang gelap, 10 sen je bagi. Kalau kita sedekah 10 sen, kita tabung masjid, tabung tu jalan kan, tabung jalan.
Kita pun selop poket, masuk 10 sen. Orang sebelah tengok, TC ini gelak gitu je. 10 sen je. Naik kereta BMW 10 sen je bagi. Aku naik kancil bagi RM10. Contoh ya. Ini contoh lah, saya minta maaf lah, tak ada kata betul contoh ya. Tapi jangan kita gelak tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang nilai 10 sen tu lah lebih ikhlas daripada RM10. Tu ya. Kadang-kadang 10 sen itu yang Allah lihat, RM10 tu Allah tak lihat. Kadang-kadang nilai 10 sen itulah yang sampai pada Allah. Tapi kena ingat jugalah, janganlah 10 sen 10 sen memanjang. Lepas ni dengar ceramah saya ni, kita sedekah lah, kita bincang dengan isteri, yang abang ni lepas ni nak sedekah, tak nak sedekah banyak-banyak dah lah, abang nak sedekah 10 sen je. Jangan pula macam tu, saya tak suruh pula macam tu kan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang paling banyak kita boleh bagi, bukannya 10 sen. Tak ada suruh sedekah 10 sen, tapi nak bagi tahu nilai 10 sen tu adalah sangat besar. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih yang bagi komen ya. Hijrah Sinar Huzaimi, ini ada haflah ke? Belum haflah lagi. Haflah malam nanti insya-Allah kalau diizinkan ya. Indah Puan Misdar Bahal katakan ya, inilah indahnya Islam. Yalah betul. Dengan nilai 10 sen itu menyebabkan orang masuk Islam. Dengan nilai 10 sen itu menjadikan orang jauh daripada Islam. Mana satu pilihan kita? Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang ni kita tengok nilai yang kecil itu tapi ikhlas. Allah Subhanahu wa taala, nanti saya nak cerita sebab ada permintaan ya. Permintaan untuk saya ceritakan pengalaman saya bersama dengan almarhum Tuan Guru Tuan Guru Ni Aziz Nikmat ya. Ada permintaan sebab itu hari kuliah subuh saya ingat hari Jumaat lepas ya. Hari Jumaat lepas saya ada sebutkan almarhum Tuan Guru Datuk Ustaz Ismail Kamus. Kemudian saya ada cerita pengalaman saya bersama dengan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin ya, rahimahumullahu taala. Jadi pengalaman saya dengan almarhum Tuan Guru Dr. Harundin pun pengalaman yang sangat indah bagi saya, yang saya sangat banyak belajar dengan beliau almarhum. Dan ini pengalaman saya sendiri bagaimana saya dengan almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat ya, Menteri Besar Kelantan pada ketika dahulu. Telah meninggal dunia tahun bila ya, 2016 tak silap saya kan, 2016 tak silap saya meninggal ya. Baik, saya akan ceritakan, tapi sebelum saya cerita tu saya nak sebutkan satu hadis Nabi, hadis kursi ya. Ada satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis kursi ni apa? Hadis kursi ni ialah firman Allah yang tidak terkandung dalam Al-Quran. Dia firman Allah tapi dia bukan ayat Al-Quran. Maknanya hadis kursi ni kita tak boleh bawa dalam solat kita ya. Dalam solat hanya boleh baca Al-Quran. Hadis kursi ni walaupun firman Allah, tapi ia tidak boleh dibawa dalam solat kita. Ya. Baik, ada satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nanti saya akan ceritakan kisah pengalaman saya dengan almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat ya. Pengalaman yang cukup bermakna, adalah kisah yang menarik juga sebenarnya. Baik, saya bacakan hadis kursi ni dahulu. Siapa nak saya cerita tentang pengalaman saya dengan almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, kalau komen lah, nak ke tak nak kan. Macam biasalah, supaya pagi ni kita masing-masing ada aktiviti. Tak adalah saya cakap seorang je kan. Kalau ada kata komen nak, saya cerita. Kalau tak ada komen tu, saya tak cerita. Okay, baik ya. Baik, cerita hadis. Kita tengok hadis kursi dulu ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Fa in 'amilaha faktubuha lahu hasanah. Wa in taba famhuha anhu. Idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Fa in 'amilaha faktubuha lahu bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'fin atau kama qala." Baik, apakah ramai yang kata nak tu, nanti saya ceritakan. Yang ke mana lah, tunggulah saya cerita. Saya nak habiskan hadis kursi ni dulu. Kita nak ambil manfaat berkat hadis kursi ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala berfirman, bila mana seorang hamba aku berhajat, dia berniat dan dia berhajat untuk melakukan satu kejahatan, satu dosa, satu maksiat,
tetapi dia tak buat maksiat tersebut, dia tak jadi buat maksiat tersebut, maka Allah suruh para malaikat yang menulis amalannya supaya tuliskan baginya satu pahala. Tengok ya, satu niat kejahatan kita nak buat, tak jadi buat, kita dapat satu pahala. Tetapi kalau dia berniat nak buat jahat, kemudian dia pun buat kejahatan tersebut, Allah suruh malaikat tulis kat dia satu dosa. Baik. Tapi kalau dia bertaubat, Allah kata padamkan dosa tersebut. Ya. Baik. Jadi kita kena faham ya formula dia. Niat buat baik, tak jadi buat, dapat satu pahala. Faham ya? Niat yang kedua, niat nak buat jahat, nak buat benda yang tak baik, dosa dan sebagainya, kemudian kita buat, maka bagi dia satu dosa. Ya? Niat buat jahat, tak jadi buat, satu pahala. Niat buat jahat, kemudian buat jahat, satu dosa. Tengok ya. Bagi contoh begini ya. Bila kita niat nak buat jahat ni, contoh na'udzubillah min dzalik, ini contoh sajalah. Niat nak mencuri. Niat nak mencuri tabung masjid. Kemudian niat tadi tu kita nak mencuri tabung masjid. Tiba-tiba kita tak jadi buat, tak jadi curi. Tapi dekat sini ulama kena faham juga ya. Ulama kata tak jadi buat jahat tu sebab apa? Kalau sebab manusia, dia tidak diangkat, dia tak dikira. Yang dapat pahala tu ialah bila mana dia tak jadi buat kerana dia takutkan Allah. Takut manusia ni macam mana? Okey. Contohnya kita niat nak mencuri tabung masjid ni. Start enjin motor, kita pun pergi ke masjid yang kita tuju nak curi tabung tu ya. Tengok-tengok ada roadblock pula. Bila nampak roadblock, alamak ada roadblock, tak jadi curilah. Bila dia tak jadi mencuri, sebab apa? Sebab dia takut dengan polis, dia takut dengan roadblock. Ulama kata masih dia dapat dosa. Sebab dia tak jadi buat tu kerana dia takut dengan manusia, takut dengan makhluk, tidak dikira sebagai pahala, masih lagi berdosa. Yang kita kata dapat pahala tu macam mana? Niat nak buat jahat ni, nak mencuri tabung masjid, start enjin motor, pergi ke masjid. Sampai kat masjid, tiba-tiba astagfirullahalazim, aku nak buat apa ni? Berdosa mencuri ni, nak curi tabung masjid ni, rumah Allah ni. Tak jadi mencuri kerana takutkan Allah, maka kita batalkan hasrat kita, balik ke rumah. Di situlah dapat pahala, kata ulama begitu. Baik. Kemudian habis kat situ niat buat jahat. Selesai ya. Sekarang ni sambungan hadis kursi tu. Bila mana hamba aku berniat, berhajat melakukan satu kebaikan, dia niat nak buat satu kebaikan, satu pahala, kemudian dia tak jadi buat, baginya satu pahala. Contoh ya, saya niat nak pergi masjid, kemudian dah siap-siap nak pergi masjid, tiba-tiba tak jadi pergi. Sebab apa? Mungkin sakit, ada orang datang, tetamu datang, contohnya kan, tetamu jauh ke apa, menyebabkan kita terlambat nak pergi, akhirnya tak jadi pergi. Niat nak pergi tu, tapi tak jadi pergi, maka dapat satu pahala. Niat buat baik, tak jadi buat, dapat satu pahala. Tapi sebaliknya, ini yang shock, ini yang best, ini yang magicnya. Apa kata Allah Ta'ala? Tetapi bila seorang hamba aku, dia berniat nak buat kebaikan, kemudian dia buat kebaikan tersebut. Niat nak pergi masjid ni, dia pun start enjin kereta, dia pergi masjid. Allah kata apa kat malaikat yang menulis amalan kita? Tuliskan bagi dia 10 kali ganda pahala, hingga 700 kali ganda pahala. Tengok, niat buat baik. Sekarang ni saya nak fokus kepada niat buat baik. Niat buat jahat tu, walaupun dapat pahala kalau kita tak jadi buat kerana takutkan Allah, tapi pahala dia satu, tak banyak ya, pahala dia satu. Yang bestnya, niat buat baik kemudian kita buat, pahala dia berapa tuan-tuan dan sekalian? Allah kata bagi dia 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Tengok, hebat ke tak hebat? Pemurah ke tak pemurah Allah Ta'ala ni? Buat baik, maknanya bila kita pergi masjid, Allah tulis kat kita ni berlipat kali ganda pahala. Kemudian kena pula bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati Allah. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan ibadah. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa,
Bulan Ramadan penuh keberkatan, buat baik, ya Allah, lagilah berlipat kali ganda. Allah kata bagi dia 10 kali ganda, 700 kali ganda. Ramadan pula, tu dia berlipat kali ganda. Nabi kata afdalus sedekah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Kena pula pada Lailatul Qadar, ya Allah ya Tuhan, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Sedekah pula bulan Ramadan, walaupun 10 sen nilainya, tapi jangan 10 sen, biar lebih lagi. Tengok, berlipat kali ganda satu. Ramadan pula, kena pula Ramadan, lagi hebat, ya, lagi besar pahalanya. Kemudian, ya, Lailatul Qadar pula lebih baik pada 1000 bulan. Subhanallah. Kita tak nampakkan benda ni. Ini peluang depan mata, tinggal lagi kita nak ataupun tak nak. Jadi kita kongsi. Sebab tu jangan kita takut. Yang hari Jumaat lepas saya selalu pesan, kita jangan takut dengan rezeki. Banyak saya cakap ni tuan-tuan sekalian, saya cakap untuk saya sebenarnya, bukan saya cakap untuk tuan-tuan sekalian. Saya tahu tuan-tuan puan semuanya orang baik-baik, saya yang tak baik, banyak dosa, ya? Kita takut dengan rezeki, bimbang soal rezeki. Sedangkan rezeki itu Allah dah tetapkan dah pun. Tinggal lagi kita kena usaha, ya? Saya sendiri cakap untuk saya pun kadang-kadang bimbang, ya. PKP ni pula kan, kita berniaga, ya Allah, macam mana perniagaan ni, tapi ya Allah, tak sangka rezeki ada je, tak pernah putus. Ya. Baik tuan-tuan sekalian, habis maksud dekat sini, banyakkanlah kita melakukan kebaikan. Rebutlah peluang 10 akhir Ramadan ni, tinggal 6 hari saja lagi, banyakkanlah sedekah. Saya ada seorang guru ni, ya, ada seorang guru ni ajar kat saya buat macam ni tuan-tuan sekalian, ya. Dia buat macam ni, ya. Ni saya, apa yang saya dapat pada guru saya, dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Macam ni, ya, bulan Ramadan ni, tuan-tuan perempuan buat 2 tabung, ya. Saya pun nanti saya tunjukkan tabung saya buat. Sekejap, ya, sekejap. Saya nak cerita tunjuk ni bukan sebab saya ni bagus, ya tuan-tuan puan, tidak, ya. Tapi saya dapat daripada guru saya. Dia ajarkan macam ni. Bulan Ramadan nak buat apa, dia kata buat 2 tabungan. Tengok, ni 2 tabung. Saya tunjuk, ya. Duit tak payah tengok dah, ambil lah. Ada 2 tabung, ya. Buat 2 tabungan. Tak kisahlah tabung ke mana pun, tak kisah. Buat 2 tabung. 1 tabung untuk sedekah, 1 lagi tabung untuk niat. Jadi saya tulis kat sini, saya tulis niat. 1 lagi tabung sedekah. Nampak ke sedekah? Tu, ya. 1 lagi tabung niat. 2 tabung ni saya buat, dia kata apa? Selepas solat subuh, masukkan dalam 2 tabung ni, ya. Tapi boleh juga terus ke link yang saya bagi tu. Yang itu tuan-tuan kena buat, insya-Allah. Tak banyak tak apa, bagi sikit pun tak apa. Tapi kalau tak mampu sikit, bagi banyak, ya. Tak mampu bagi 10, bagi 50. Kita buat macam tu formula dia kan. Jangan tak mampu, saya tak mampu RM10 jadi RM1, jangan. Tak mampu RM10 naik RM50. Sepatutnya macam tu. Sebab bila kita tak mampu, kita rasa tak mampu, kita bagi lebih, Allah akan lipat kali gandakan lagi. Tengok, Allah tengok keyakinan kita. Allah tengok ni, bila kita tak mampu, kita tak mampu ni, tapi bagi lebih. Saya ni tak mampu bagi RM10, tapi tak apalah, ambil RM50 ni. Itu lagi best tuan-tuan. Itu lagi Allah pandang, dan insya-Allah Allah akan lipat kali ganda dan rezeki yang tak disangka-sangka. Cuba buat tengok. Tak mampu RM10, bagi RM50. Tengok, amazing akan datang tuan-tuan. Tapi jangan anggaplah mesti datang dalam bentuk duit, ya. Tak ada. Kadang-kadang tak semestinya duit. Kadang-kadang tiba-tiba suami jadi baik, tiba-tiba isteri jadi baik, dengan sebab kita buat suami jadi baik pula. Tiba-tiba anak jadi anak yang baik, ya. InsyaAllah Allah tak zalim pada hamba-Nya. Allah tengok kita, usaha kita, ya. Jadi saya balik ni tabung. Saya sharekan tips dia. 1 tabung sedekah, 1 lagi tabung niat. Setiap kali lepas subuh, dia kata masukkan dalam kedua-dua tabung. Tak kisahlah berapa ringgit pun, RM1 ke 10 sen ke, masukkan. Sedekah, nanti kita dah kumpul-kumpul, kemudian kita lepas Ramadan ataupun tak payah tunggu habis Ramadan pun boleh pergi. Sebab kita nak pergi masjid tak boleh. Di tabung ni, yang sedekah ni dah kumpul-kumpul, subuh sekali, lepas tarawih sekali. Maknanya pagi sekali, malam sekali. So kita akan dapat siang sekali, malam sekali. Make sure buat benda ni masuk dalam 2 tabung. 1 sedekah, tak kisah sedekah mana, rumah anak yatim ke masjid ke apa, kita kumpulkan dulu, nanti kita sampaikan.
Satu lagi niat. Niat ni apa? Kita masukkan berapa jumlahnya tak kisahlah, banyak ke sikit. Bila kita masuk ni kita niatkan apa yang kita nak. Contohnya, ya Allah Tuhanku, ya, perbaikilah hubungan suami isteri aku yang ada krisis ni, ya Allah. Niat. Tiap-tiap hari buat. Ya, niat apa lagi? Ya Allah, aku tengah berniaga ni, ya Allah, tolonglah mudahkan usaha perniagaan aku. Kita buat. So insya-Allah kalau kita buat siang, satu lepas subuh, satu lagi lepas tarawih. Itu guru saya ajar. Saya tengah buat jugalah, ya. Saya nak bagi tuan-tuan pun boleh buat juga, insya-Allah. Okey, ya. Baik, saya sedap lagu tadi, ya. Cerita tadi nasyid banyak sangat. Okey, saya nak cerita tadi kerana saya ada hutang dengan tuan-tuan dan perempuan, cerita, ya, pengalaman saya dengan almarhum Tuan Guru ni Aziz Nikmat, ya. Tuan Guru ni Aziz Nikmat. Ni pun tengok, ya. Ini antara ulama yang sangat saya segani akhlaknya. Tok Guru ni kalau kita pernah dengar kisah, ya, waktu zaman dia menjadi Menteri Besar Kelantan, waktu tu Tuan Guru dia mengharamkan arak di Kelantan. Maka ketika itu, minta maaf cakap dengan cerita ni, cerita betul kan. Maka masyarakat Cina di Kelantan, mereka ini memberontak, ya. Dia orang buatlah macam-macam. Sebab apa? Sebab waktu tu bukan mengharamkan arak, bukan, silap minta maaf saya. Waktu tu Menteri Besar ketika tu dia mengharamkan program, ya. Program ni, program apa nama? Dia orang nak buat macam satu program pesta arak begitulah, yang besar-besaran di Kelantan. Lepas tu Tok Guru tak bagi, ya. Jadi masyarakat Chinese ketika tu dia marah lah, yang belum Islam lagi, dia orang duk marah. Bising lah dia, kata Menteri Besar begini. Lepas tu akhirnya Tok Guru kata apa? Tok Guru Menteri Besar kata apa? Macam ni lah, kalau nak buat juga, boleh buatlah. Minum air arak tu sampai pecah perut, katanya. Dia punya, minum air arak tu sampai pecah perut. Terus tak jadi langsung, terus program tu cancel. Sebab apa? Sebab masyarakat ataupun masyarakat Chinese ketika itu dia takut dengan kata-kata Tok Guru ni. Tengok tu, dia kata apa? Ini orang kalau dia cakap minum sampai pecah perut, nanti pecah perut betul-betul ni, tak boleh ni. Terus tak jadi, takut pecah perut betul-betul. Tengok tuan-tuan, jangan main-main kata Tok Guru ni. Rupanya masyarakat Cina pun takut juga, ya. Orang alim kan, kata-kata dia. Baik. Kemudian kisah macam ni, satu hari saya pergi ke Kelantan. Saya pergi dengan mak saya, sebab abang saya kerja di Kelantan. Jadi kami pergilah ke Kelantan, ya. Kemudian bila sampai di Kelantan tu, abang saya kata, mak saya kata, jom kita pergi tengok rumah Nek Aziz. Sebab rumah Nek Aziz almarhum ni, rumah dia tak ada pagar pun. Siapa pernah pergi Kelantan Pulau Melaka tu tahulah, rumah tak ada pagar. Lepas tu tak ada rumah, tak adalah apa, ada guard apa, tak ada. Rumah-rumah kampung biasa, ya. Terbuka macam tu, dan rumahnya bersambung, kira dekat betul-betul bersambung dengan masjid. Maksudnya kalau masuk pintu ruang tamu tu, keluar je terus masuk pintu belakang, pintu imam, masjid. Keluar je terus masuk pintu bilik imam, Jadi Tok Guru ni biasa lepas dia nak, bila dia kan selalu jadi imam ke apa, dia keluar pintu rumah tu, dia terus masuk pintu imam tu, terus dia jadi imam, ya. Saya pernah saya pernah tarawih di Kelantan dulu, waktu saya pernah belajar di Kelantan sekejap. Waktu imam tarawih, pernah ikut di belakang. Tapi memanglah tuan-tuan, ya, saya kata, ya Allah, memanglah wali Allah agaknya, ya. Satu hari tu, waktu subuh, saya solat subuh berjemaah di Pulau Melaka tu. Saya ingat bulan Ramadan waktu tu, ya. Saya ingat saya solat subuh, Tok Guru ni baca Quran, dia macam tak ada berlagu macam kita. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Bacaannya biasa je, slow je. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sebut satu-satu, ya. Sebut satu-satu dan sangat pelan, slow je baca, ya. Tapi saya solat subuh pagi tu, Tok Guru baca surah Sejadah. Sebab hari tu hari Jumaat, baca surah Sejadah panjang, tapi tak mengantuk. Bacanya tak berlagu sangat, bacanya biasa je kan, tapi tak mengantuk. Luar biasa betul lah.
Kemudian Tok Guru ni bila dia rukuk ni, Allahu Akbar, rukuk dia lama, tapi kita tak rasa penat. Dan saya perasan bukan saya seorang je, ramai yang jemaah datang semua tengok segar mata, tak mengantuk. Hebat kan? Kita ni tuan-tuan sekalian, kalau imam sedap pun kadang-kadang udah subuh tu panjang pula imam ni baca, sedap tu, komplain juga kan. Tok Guru ni baca biasa-biasanya, tak adalah suara macam qori ke apa tak, tapi bacaan dia tuan-tuan sekalian, bacaan dia menghayati setiap satu persatu ayat Al-Quran yang dibaca. Tengok ya, kalau imam tu baca dengan khusyuk, makmum di belakang pun terasa kekhusyukan imam tadi. Ya, sebab tu penting ni. Jadi imam ni bukan senang, sebab kita nak bawa makmum ni supaya khusyuk juga, imam tu kena khusyuk juga. Itu cerita bab imam. Habis cerita kat situ. Dan satu hari saya dengan mak saya, dengan abang saya pergilah, kebetulan pergi lalu kampung Pulau Melaka tu. Waktu tu waktu asar, ya, lepas solat asar dekat masjid tu apa semua. Kemudian mak kami nampaklah ada dua orang hamba Allah ni di tengah duduk dalam masjid tu, tengah sembang-sembang. Jadi mak saya ni tegur dia, daripada mana ni datang ni? Jadi dua orang hamba Allah ni kata apa? Oh, saya ni daripada Johor. Oh, Johor, awak dari mana? Yang seorang lagi, oh, saya Kelantan je. Oh, kenapa duduk masjid ni? Sebab tengok dia macam tunggu lama dia kan. Mak saya tadi, tunggu siapa kat sini? Jadi hamba Allah ni kata apa? Kami ni, makcik, kami ni dah 2 hari dah tidur kat masjid ni. Oi, kenapa? Kami ni nak jumpa Menteri Besar. Orang kata nak jumpa Menteri Besar ni senang, ya, bila-bila masa pun senang. Tapi kami ni dah 2 hari 2 malam tidur kat sini, tak jumpa-jumpa Tok Guru ni. Mak saya kata, mak saya kata mungkin dia ada program ataupun dia tak ada kat sini kot. Itulah, saya pun tak tahulah, tak nampak lagi Tuan Guru ni. Lepas tu mak saya, kebetulan mak saya pun keluar masjid, kemudian ternampaklah anak nampaklah anak Tok Guru ni Adli tak silap saya, ni Adli naik motor balik kebun. Mak saya tegur kan, nampak macam muka ni Aziz ya. Mak saya tegur, ni anak Tuan Guru ni Aziz ke ni? Ni Adli kata, ya, saya anak dia. Oh, ni sian, makcik ni bukan apa, kesian kat dua orang ni. Seorang daripada Johor jauh datang tu, dah 2 malam lah tidur kat masjid ni. Dia nak jumpa ayah ada ke kat rumah? Cakap macam tu je, tak ada bodyguard apa, sebab rumah tak ada jaga kan. Jadi anak dia kata apa? Ayah, saya rasa ayah ni baru balik ni, baru balik pada KL. 2 hari tak ada sini, dia bawa balik, ada program di KL ni, baru balik ni. Baru balik saat ni, baru asal ni baru sampai. Mak kata, elok lah tu kan, kesian ni daripada Johor datang ni, dah 2 malam tidur kat sini. Boleh tak bagi tahu kat ayah, dia nak jumpa sekejap ni, tak tahulah apa hajat dia kan. Tak apa, saya jumpa ayah saya. Ni Ali masuk rumah. Kemudian tak lama lepas tu, almarhum Tuan Guru ni Aziz ni buka pintu. Dia sendiri buka pintu ruang tamu, dia kata. Jadi kami tunggu kat luar rumah. Ni Aziz, almarhum buka pintu. Dia kata, jemput masuk. Dia suruh kita masuk. Menteri Besar suruh masuk sendiri, tak payah orang lain suruh masuk, ya. Menteri Besar sendiri kata jemput masuk. Masuk rumah dia. Kita pun duduk ruang tamu dia. Jadi saya dengan mak saya tak ada hajat apa pun, tapi oleh kerana dia dah jemput masuk, kami kata, jomlah mak, kita masuklah. Dapatlah kita masuk rumah Tok Guru ni. Masuk, duduk lah. Sambil tu Tok Guru dia betulkan serban dia. Waktu tu nak dekat maghrib lah ni. Waktu tu nak maghrib dah. Tok Guru ni dia betulkan serban dia, apa, pakai jubah apa semua. Tengah nampak tengah bersiap-siap lah. Dia kata apa? Ambo ni nak pergi masjid. Ambo ni nak pergi istana malam ni. Ada program istana dengan sultan ke sultan tak erti sebut Kelantan dah. Ambo ni ada program di istana. Ni nak pergi lah ni. Ya. Apa hajat mari ni? Tengok, nak pergi jumpa sultan pun masih layan kita. Kan? Dia sendiri layan, tak ada orang lain. Memang demi Allah, wallahi memang Tok Guru sendiri yang layan kami. Kata apa? Dan dia tak nampak lah, walaupun dalam keadaan dia kelang kabut, sibuk, penat, bawa balik nak pergi ke istana pula, tapi raut wajah dia tak nampak penat, tak nampak macam sinis, kemarah, tak ada. Kita ni kadang-kadang, aku dah penat kan, datang apa lagi semua kan, kita mungkin macam tu. Tapi Tok Guru ni raut wajah dia, kita boleh baca, nampak bagi tenang je, apa hajat mari ni, apa yang hamba boleh bantu. Dia ada seorang hamba Allah dari Johor ni, dia kata apa, jadi saya dengan mak saya tak ada hajat, tapi saja datang kan, teman, kebetulan dapat masuk, rezeki lah dapat masuk tu, dapat jumpa betul-betul dengan Tok Guru depan-depan ni. Jadi hamba Allah daripada Johor ni, dia kata apa, macam ni lah Tok Guru, sebenarnya saya ada hajat. Apa hajatnya? Saya ni ada
saya ni ada masalah. Ni bukan orang Johor, minta maaf, ni orang Kelantan ya. Sebab dia ada sahabat seorang Kelantan, seorang Johor kan. Ini yang orang Kelantan dulu. Yang orang Kelantan ni kata apa? Tok Guru, saya ni ada ambo ni ada masalah. Masalah gapo dia? Ceroyak gitu. Jadi hamba Allah dari Kelantan ni kata apa? Ambo ni ada masalah dengan IC isteri ambo. Masalah IC tuan-tuan. Masalah IC pergi cerita kat menteri besar. Minta maaf dah cakap kan. Saya kata, dah ingat kan masalah apa? Rupanya masalah IC. Masalah IC, dia ceritalah masalah IC dia, isteri dia macam ni. Tok Guru dengar tak adalah kata apa. Lepas dia cerita masalah dia, Tok Guru kata apa? Ambo ni bukan gapo ya. Masalah IC ni bukan bidang kuasa ambo. Ambo tak boleh bantu sebab dia melibatkan polis, melibatkan immigration, melibatkan banyak pihak. Jadi bukan bidang kuasa ambo. Ambo minta maaf, ambo tak boleh bantu gapo ya. Minta maaf lah. Bukan ambo tak mau bantu, tapi ambo tak gapo-gapo. Bagi ke ambo tak boleh selesai kan. Demo kena pergi balai polis, report gitulah sebab dia melibatkan immigration, bukan bidang kuasa ambo. Minta maaf. Tapi tuan-tuan sekalian, hamba Allah yang pada Kelantan ni, dia ulang lagi benda yang sama. Dia cerita lagi masalah yang sama. Ambo ni ada masalah dengan kad pengenalan isteri ambo. Dia cerita lagi benda yang sama. Saya dengan mak saya duk tengok je dia ni. Tengok yang hamba Allah Kelantan ni kan. Orang Kelantan ni cerita. Cerita ni sama lagi. Tok Guru dia jawab jawapan sama. Ambo bukan tak boleh bantu. Bukan bidang kuasa ambo. Melibatkan polis dan sebagainya. Tapi hamba Allah ni cerita lagi. Ambo ni ada masalah dengan IC isteri ambo. Cerita, ya Allah. Tuan-tuan, saya rasa ada 10 kali duk cerita benda yang sama. Tok Guru tu dah nak cepat. Nak ada program pula, tengah bersiap. Ya. Hamba Allah datang cerita benda-benda yang bukan bidang kuasa menteri besar kan. Dan jawab soalan tu duk ulang-ulang kali. Saya yang dengar ni, saya dengar soalan tu, saya sendiri nak cakap macam kita nak sama dia. Udah lah tu. Dah kata tak boleh lah. Apa lagi nah. Tapi saya cakap dalam hati je dah, tak adalah cakap kuat kan. Tapi ni hati geram juga kan. Tak faham bahasa ke? Udah kata tak boleh lah. Tapi dia cerita lagi. Cuma nak bagi tahu apa tuan-tuan sekalian, ya Allah, hebat Tuan Guru ni. Walaupun hamba Allah ni duk ulang soalan yang sama, muka Tok Guru ni sedikit pun tak marah. Air muka dia tenang, tak ada nampak nak marah, tak ada. Ya, dia layan je soalan. Tok Guru jawab jawapan yang sama. Bukan bidang ambo, minta maaf lah, bukan bidang kuasa ambo. Dia jawab yang sama. Kalau saya duduk di tempat Tok Guru waktu tu, mungkin saya dah marah. Dia kata, awak ni tak faham bahasa ke? Udah. Saya kata saya tak boleh. Mungkin kita akan marah. Yelah, bayangkan orang duk cerita benda sama, kita tak boleh nak buat. Kita akan marah kan. Macam anak kita lah, minta satu benda yang kita tak boleh nak buat. Anak duk minta lama kita tak faham ke? Habis kata tak boleh lah. Tengok kita kan. Tengok Tuan Guru ni. Tak macam tu tuan-tuan. Air muka dia tenang. Sampailah hamba Allah ni, dia berhenti tanya soalan tu. Dia sendiri berhenti. Bukan Tok Guru yang berhentikan dia. Dia sendiri berhenti. Kalau gitu tak apalah, dia tak boleh nak bantu. Okey. Lepas tu yang keduanya, ada yang kedua pula. Yang keduanya ambo nak minta sumbangan sikit lah. Minta sumbangan. Tapi Tok Guru tak banyak tanya pun. Sumbangan untuk apa, tak ada. Ambo ni yang keduanya, ambo nak minta sumbangan sikit lah pada Tok Guru ni. Tok Guru tak banyak cakap, tak tanya pun. Mana surat ada, surat tak ada. Dia tunggu bentar. Masuk sekejap. Dia masuk dalam, Tok Guru masuk dalam, dia ambil duit, dia bagi tu kat hamba Allah. Tengok tuan-tuan. Ya Allah, hebat akhlak dia. Cuma kisah daripada Johor tu, dia ada cerita mungkin personal kot. Dia kata, saya ni nak cerita benda personal ni, maka saya dengan mak saya pun keluar. Jadi setakat itulah cerita saya dengan Tok Guru. Satu benda yang saya belajar pada Tok Guru ni tuan-tuan sekalian, akhlak dia cukup hebat. Luar biasa betul lah kan. Boleh tak kita jadi orang yang penyabar macam tu? Susah kan. Saya ni pun susah. Dengan anak-anak kita pun, ya Allah, tak boleh tahan lah. Asyik nak marah kan. Yelah, buat benda minta banyak kali, tak faham-faham, kita marah. Ya. Sedangkan anak tu mungkin dia nak mengharapkan, menambahkan kasih sayang pada ayah dia, minta perhatian, tapi ayah marah kat dia. Tengok Tok Guru ni tuan-tuan, menteri besar, nak melayan kerana orang macam-macam. Dengan sibuk macam tu masih lagi boleh layan. Betul, minta pula sumbangan pula, dia bagi tak banyak cerita. Kita minta sumbangan banyak macam cerita minta. Ini untuk apa ni? Betul ke GPM ni bagi bantuan? Betul ke ni? Betul kan? Tapi tuan-tuan tak macam tu, saya tahu. Jadi nak bagi ceritanya kat sini, sama-samalah kita menghidupkan Ramadan
pada tahun ini dengan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Jangan lupa tuan-tuan sekalian, klikkan butang ataupun klikkan line link yang saya bagi tu, klik kat link yang saya pinkan di ruangan komen, boleh klik kat situ. Terus jangan benda ulama tasawuf kata apa bila orang tanya dekat ulama tasawuf, bilakah waktu yang terbaik untuk saya beramal, kata ulama sufi, waktu yang terbaik untuk beramal ialah sekarang. Sebab apa? Semalam dah habis, tahun lepas dah habis, esok belum pasti, tahun depan belum tentu lagi. Bila waktu kita beramal? Sekarang. Niat nak buat baik jangan tangguh, cepat-cepat buat. Sebab lagi cepat buat, lagi cepat pahala dapat. Sebab biasa saya nampak orang yang bila mana dia bertangguh-tangguh buat baik, niat nak sedekah ni, nantilah, lepas tu dia tak akan buat dah. Sebab apa? Godaan kuat, syaitan datang, dah, tak payah, udah tu. Syaitan Lepas tu kita pun lupa. Jadi kena buat cepat. Macam saya bercerita pada hari Jumaat lepas kan, ada seorang hamba Allah ni nak bagi saya 1,000 waktu saya nak pergi Syria kan, nak belajar. Ni nak bagi 1,000, dia kata nanti saya bagi. Lepas tu tak bagi dah. Tengok sebab apa? Mula hati berubah dah. Kalau 1,000 aku bagi banyak juga, baik aku pasang aksesori kereta contoh. Tapi kalau dia bagi waktu tu kan dah selesai. Maka dapatlah kita belajar ke Syria. Mudah-mudahan waktu saya belajar kat Syria tu pun, apa yang saya dah belajar pun mudah-mudahan sampai juga ke hamba Allah yang bagi sumbangan ni. Tapi itu cerita lama lah, mungkin ada sebab-sebab yang dia tak jadi tu kan. Ceritanya buat baik ni jangan bertangguh, sebab bertangguh itu satu perkara yang menjadikan kita terus tak jadi nak buat baik. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua yang menonton, dan saya minta maaf saya tak sempat nak sapa semua-semua. Terima kasih banyak-banyak. Allahu Akbar. Dan Allah berkati kalian, Allah berkati kita semua. Minta maaf salah dan silap, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah tu atas kelemahan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan sharekan supaya ramai dapat manfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.